Assalamualaikum doktor. Saya Dr. Waalaikumsalam. saya Salam. Aisyah dan ni anak saya Putri. Saya datang Okey. saya datang jumpa doktor sebab doktor sebelum ni dia minta saya untuk jumpa dengan doktor untuk Mhm, mhm. janji saya seterusnya. Jadi hari ini saya akan terangkanlah tentang diabetes mellitus ni dan macam mana cara puan untuk kawal atau jaga diabetes mellitus ni daripada jadi lagi teruk lah. Mm-mm. Saya kurang faham tentang penyakit ni. Jadi saya nak tahulah tentang penyakit ni. Okey, diabetes mellitus ni sebenarnya dia penyakit metabolism di mana kadar gula dalam darah kita tinggi melebihi paras normal. Jadi macam mana terjadinya diabetes mellitus ni? Okay, kalau diabetes mellitus type 1 disebabkan oleh kegagalan pankreas kita untuk menghasilkan insulin yang secukupnya untuk uraikan gula dalam darah, menyebabkan gula dalam darah kita tinggi. Kalau untuk diabetes mellitus type 2 dia boleh disebabkan oleh insulin yang dihasilkan tu tak cukup ataupun tak cukup untuk uraikan gula-gula yang kita ambil terlalu tinggi kan. Jadi menyebabkan kadar gula darah kita terlalu tinggi lah. Jadi saya ni type 2 ke doktor? Jadi puan ni sekarang ada diabetes mellitus type 2. Diabetes mellitus type 2 ni sebenarnya dia ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan penyakit ini terjadi. Contohnya macam berat badan berlebihan, obesiti kan, ataupun tekanan darah tinggi, ataupun kadar triglycerida tinggi dalam badan. Kadar triglycerida ialah kadar lemak dalam badan kita terlalu tinggi. Dan juga diabetes gestational. Diabetes gestational ni diabetes yang kita ada bila kita mengandung. Dan kalau kita tak jaga diabetes gestational dengan baik kan kita mengandung tu, bila kita melahirkan, kita akan mengidap diabetes mellitus. Jadi ni antara faktor-faktor diabetes mellitus lah. Faktor risiko untuk diabetes mellitus ni contohnya macam keluarga, macam genetik keluarga. Contoh kalau ada ibu bapa kita atau ada keluarga kita yang ada penyakit ni, jadi kita cenderung untuk ada penyakit ni juga. Betul lah, macam atuk saya pun ada penyakit ni juga. Sebab itulah saya risau bila mak saya pun dapat penyakit ni. Yelah, bila kita ahli keluarga kita ada, kita akan cenderung untuk dapat jugalah. Seriously, contohnya macam kurang bersendam ataupun kurang aktiviti fizikal dan pengambilan makanan manis yang terlalu banyak lah. Mak saya ni pun memang suka makan makanan manis. Sebab saya kerja dekat bakery, jadi saya selalulah bawa balik lebihan makanan tu dari tempat kerja. Lepas tu mak saya lah yang akan habiskan semua makanan tu. Itulah tak elok sebab makanan kat bakery ni biasanya macam kek ataupun kuih-kuih macam tu dia macam tinggi gula. Jadi tak elok lah. Lagi-lagi untuk kalau puan ada diabetes ni. Diabetes mellitus ni cara kita nak check diabetes mellitus ni kita check paras gula dalam darah kita lah. Buat hari-hari ke doktor? Kita boleh buat hari-hari. Kita disarankan untuk check hari-hari kalau untuk pesakit diabetes mellitus supaya kita boleh tengok ataupun kita boleh track kita punya kadar gula dalam darah tu berapa, hari ni berapa, esok berapa. Jadi selalunya buat hari-hari lah. Kita boleh buat kat rumah, kita boleh beli benda tu. Macam tadi puan punya kadar gula dalam darah agak tinggi juga kan? 8.2 kan fasting blood glucose. Jadi 8.2 tu agak tinggi lah sebenarnya sebab normalnya kurang daripada 5.6. Jadi kalau diabetes untuk pesakit diabetes ni memang lebih daripada 7. Puan ada rasa apa-apa yang tak kena dengan badan ke atau apa-apa simptom ke? Sakit-sakit ke? Ada, saya rasa macam cepat letih dan cepat lesu. Terutama sekali lepas balik pada kerja. Saya balik waktu malam kerja. Betul, saya selalu nampak mak saya memang letih sangatlah lepas balik kerja tu. Lepas tu saya perasan juga mak saya ni nampak macam makin kurus daripada sebelum ni. Jadi normal ke tu doktor? Okey, sebenarnya daripada yang puan dengan cik cakap tadi, tu memang antara simptom yang pesakit diabetes mellitus sering alami lah. Contohnya kita akan rasa cepat letih, cepat lesu, berat badan turun mendadak. Lepas tu kita akan macam mungkin akan memberi kesan kepada penglihatan kita jadi rabun dan cepat rasa haus. Ini komplikasi untuk penyakit diabetes mellitus.
komplikasi ni, maknanya kalau diabetes mellitus ni kalau kita tak jaga, dia akan beri kesan dalam jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa yang panjang lah. Hypoglycemia ni bila kadar gula dalam darah terlalu rendah menyebabkan kita akan rasa cepat pening dan boleh menyebabkan kita pitam. Hyperglycemia ni kalau kadar gula dalam darah terlalu tinggi pun boleh menyebabkan kita pitam dengan tiba-tiba lah. Okay. Untuk komplikasi jangka masa panjang, contohnya diabetik retinopati, di mana dia akan memberi kesan kepada kita punya penglihatan. Diabetik nefropati, dia akan affect kita punya masalah buah pinggang. Dan diabetik neuropati ni dia akan affect kita punya saraf-saraf dekat kaki. Sebab tu kan kita tengok kalau ada pesakit diabetes ni, dia kena potong kaki sekali tak jaga kan. Maknanya tu macam kronik lah sebenarnya. Sebab dia kita punya saraf dekat bahagian kaki tu dah rosak. Sebab ada penyakit ni lah kalau tak jaga dengan betul. Jadi saya ada potensi ke untuk mengalami komplikasi ni, doktor? Kalau tak jaga, mungkin boleh dapat lah dalam jangka masa yang panjang nanti. Kalau ni secara umumnya pengurusan pemakanan untuk pesakit diabetes. Okay, secara umumnya saya ringkaskanlah untuk puan dan juga untuk cik. Sebabnya kita kena tingkatkan pengambilan makanan yang berserat, contohnya macam buah-buahan, sayur-sayuran. Okay, lepas tu kita guna kurangkan makanan-makanan yang tinggi gula dan juga tinggi lemak. Dan kita disarankan untuk bersenam selalu lah, sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Kita boleh buat dalam 3 hingga 4 hari seminggu. Jadi puan boleh bersenam dengan cik selalu. Macam tadi puan cakap puan suka makan makanan dengan bakery kan. So makanan tu kan tinggi gula. Jadi gula ni, pengambilan gula sepatutnya tidak lebih daripada 10% daripada kita punya jumlah tenaga harian. So sebagai contoh, kalau puan jumlah tenaga harian puan ialah 1500 kilokalori. Jadi gula yang puan kena ambil tak boleh melebihi daripada 150 gram sehari. Jadi gula ni memang bahaya lah, doktor. Dia tak bahaya kalau kita ambil dalam kuantiti yang sedikit, tapi kalau berlebihan, biasanya kita ambil secara berlebihan, kita tak perasan kan, sebab gula ni adalah makanan, dalam air pun ada gula. Kita sering ambil yang dalam keadaan berlebihan. Bahayalah. Itulah mak saya dah pesan. Tak boleh ambil gula banyak-banyak, mak tak nak dengar. Maaf lah. Kena kurang. Indeks glycemia. Pernah dengar tak indeks glycemia? Pernah dengar tapi Pernah dengar. apa fahamannya. Faham sangat. Okay. Indeks glycemia ni cara macam sistem nombor lah untuk kita ukur berapa pantas karbohidrat yang kita ambil tu boleh menaikkan gula dalam darah kita. Contohnya makanan yang rendah indeks glycemia, dia akan meningkatkan paras gula dengan perlahan. Makanan yang tinggi indeks glycemia, dia akan meningkatkan paras gula dalam darah secara cepat lah kalau kita makan. Jadi ni contoh-contoh makanan lah ikut kriteria dia. Ni contoh makanan yang tinggi indeks glycemia, contohnya macam nasi putih, roti putih. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi indeks glycemia ni, paras gula dalam darah kita cepat naik. Jadi kita disarankan untuk ambil makanan yang rendah indeks glycemia. Macam contohnya macam oat, sayur-sayur, buah-buahan. Oh, maknanya setiap makanan ni ada indeks glycemia yang berbeza lah, doktor? Betul-betul. Okay. Oh, patutlah doktor, saya dekat bakery tu selalu nampak bahagian roti tu dia ada banyak-banyak indeks glycemia yang berbeza. Packaging roti tu kan dia ada warna lain-lain kan. Ada warna purple, ada warna merah, ada warna hijau kan. Dia mengikut indeks glycemia sebenarnya. Kalau ada sakit diabetes, kita sarankan untuk ambil roti-roti yang whole meal, yang biji dia penuh. Ini contoh gula dalam beberapa makanan kita lah. Jadi doktor, macam saya selalu tengok mak saya dia suka minum teh ais, teh panas pagi, petang, siang, malam. Jadi banyak ke kandungan gula teh tu? Oh, teh. Okay, kita kalau tengok kat sini, teh dalam bilangan sudu gula dalam teh tu dalam 5.5 sudu gula. Agak banyak sebenarnya. Kita tak perasan tapi sebenarnya banyak. Kena kurangkan minum teh dan minum banyak air kosong. Tadi kan saya ada cakap yang kita kena ambil serat kan. Jadi contoh-contoh ni lah contoh-contoh makanan yang berserat lah, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang. Jadi puan boleh ambil makanan-makanan yang penuh serat, banyak serat, contohnya macam beras perang, oat,
roti biji penuh tu banyak serat. Jadi memang baik untuk kesihatan lah berbanding dengan nasi putih, roti putih. Jadi doktor, nak tanya macam mana kita nak tahu mak saya ni nak kena makan berapa banyak serat. Contoh macam berapa banyak sayur nak kena makan, berapa banyak buah nak kena makan. Okay. Okay, untuk sayur kita sarankan untuk ambil dalam 3 hingga 4 hidangan sehari. Okay, kalau untuk buah pula kita limit untuk pesakit diabetes 2 hidangan sehari. Okay, macam mana hidangan ni macam mana kan? Saya akan terangkan lah. Contohnya satu hidangan sayur ni bersamaan dengan separuh cawan sayur yang kita dah masak. Dan juga bersamaan dengan satu cawan sayur yang kita belum masak. Satu hidangan. Okay, maknanya contohlah kalau puan ambil satu hidangan sayur untuk makan tengah hari. Jadi puan boleh ambil separuh cawan sayur goreng ke. Macam tu satu hidangan. Buah-buahan pula satu hidangan buah-buahan, satu hidangan buah sama dengan satu biji apple atau satu potong tembikar. Okay. Jadi doktor kalau makan buah-buahan macam pisang ke, apple ke, maknanya cukup dah lah doktor? Cukup dah, tapi kena ambil 2 hidangan sehari je kalau untuk sakit diabetes lah. Oh, okey. Sebab dalam buah pun ada gula kan, kita tak nak kita nak kurangkan pengambilan gula. Jadi buah-buahan pun kita kena hadkan. Ini contoh serat dalam makanan lah. Dalam jagung tengok dalam 4.4 gram serat. Dalam beras perang ada 0.9 serat. Barley pun banyak serat. Jadi nak minum air barley pun kita sarankan jugalah. Karbo tak boleh makan ke doktor? Karbo ni kan dia ada gula kan. Boleh makan tapi kita kena makan dalam kuantiti yang ditetapkan lah. Kalau ambil berlebihan memang akan bahaya sebab dia akan boleh meningkatkan gula dalam darah kita. Jadi caranya kita ambil karbo dalam 4 hingga 8 hidangan sehari. Okay. Jadi karbo ni banyak benda. Nasi pun karbo, kuih-kuih pun karbo, mi pun karbo. Jadi macam mana kita nak tentukan satu hidangan karbo ni? Okay. Contoh dia macam satu hidangan karbohidrat sama dengan separuh cawan nasi putih. Jadi kalau puan ambil 2 hidangan nasi, kita ambil maknanya dalam satu cawan penuh nasi putih lah sama dengan 2 hidangan karbohidrat. Ini contoh lah antara contoh-contohnya. Doktor, saya nak tahulah apa makanan yang saya boleh makan dan apa yang makanan yang saya tak boleh makan. Ini contoh makanan-makanan yang tidak digalakkan lah untuk pesakit diabetes. Sebenarnya untuk kita pun yang biasa, yang tak ada sakit-sakit ni pun, kita kena kurangkan pengambilan makanan kan. Pengambilan makanan yang macam ni, contohnya macam makanan yang manis, tinggi gula. Contohnya air berkarbonat, air boba ni kan ramai suka beli boba ni manis ni sebab banyak gula. Kuih pun kita kena kurang, kuih-kuih macam yang bergula lah, contohnya macam donat, kuih manis yang lain kita kena kurangkan. Dan makanan-makanan yang tinggi indeks glikemia macam tadilah roti putih, nasi putih, makanan yang tinggi lemak pun bahaya untuk badan kita. Okay, makanan yang digalakkan memang kita galakkan untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan, susu, makanan-makanan yang biji penuh. Lepas tu doktor, macam mak saya ni dia kurang bersenam sebab dia kan sibuk bekerja. Lepas tu dia pula memang tak suka bersenam. Jadi macam ada tak cadangan yang doktor boleh bagi untuk saya buat senaman dengan mak saya? Okay, ada. Jadi ni antara sama contohnya macam berjalan, tai chi. Berjalan ni macam kalau kita jogging ataupun kita jalan-jalan sekurang-kurangnya dalam 30 minit sehari, kita buat 3 hari seminggu pun dah mencukupi sebenarnya. Jenis-jenis senaman ni mengikut puan sendirilah mana puan boleh mudah untuk buat, yang mana puan lagi suka untuk buat. Ni diabetic plate ni sebenarnya macam gambaran pinggan, yang gambaran dalam pinggan yang kita kena ambil. So kita guna konsep suku-suku separuh. Jadi suku ni mula-mula satu yang kita kena ambil suku hidangan yang berkarbohidrat. Contohnya macam nasi atau roti, kita ambil suku je. Lagi satu suku tu kita kena ambil untuk makanan-makanan yang berprotein macam ikan, daging, ayam. Lepas tu kita kena penuhkan dalam separuh daripada pinggan kita tu dengan makanan-makanan yang
berserat, contohnya macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Maknanya yang paling banyak sekali dalam pinggan kita tu sayur dan buah-buahan. Faham ke? Faham? Cik dan Puan faham? Faham doktor. saya Terima cuba. kasih doktor banyak bagi nasihat. Terima kasih doktor. Sama-sama.